Kemudian thumma tasha'abatil ahwa bin nas, kemudian tersebarlah hawa nafsu daripada kalangan manusia. Fasharradathum fi baida'id dalal, yang mana menyeret mereka di dalam jalan yang penuh dengan kesesatan. Hatta abadul asnam, sehingga mereka menyembah berhala. Wakhtalafu fil aqaid wal af'al ikhtilafan khalafu fihi ar-rusul wal uqul, dan mereka berselisih dalam isu-isu akidah dan tindakan perbuatan, dalam perselisihan yang cukup besar, yang mana mereka menyelisihi rasul-rasul dan mereka menyelisihi akal-akal yang sihat. Tuan-tuan, Allah cipta manusia dengan akal yang sihat. Benda ni fitrah. Allah Subhanahu wa ta'ala cipta manusia dengan akal yang sihat. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, sesungguhnya fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dengan fitrah tersebut. Kata Ibn Abbas, dia tafsirkan ayat ini, yang diartikan dengan fitrah adalah al-Islam, yakni jiwa manusia itu asalnya menerima. Sebab tu anak kecil-kecil, tuan-tuan dan perempuan sekalian, dia akan terima. Ada meracun juga malam ni lah. Diva Bali, ni meracun juga lah ni. Lah ni kira kaya, kira belum meracun semua. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, asal kalau kita tengok anak-anak kita pun, budak-budak kecil, dia terima saja apa yang berada di depan dia. Itu fitrah. Manusia terima. Jadi sama ada kita berikan kepada dia benda hak baik, atau kita bagi kepada dia benda-benda yang tak baik. Apa dia kita ajak dia? Ajak dia berjoget. Dia joget lah. Jangan salahkan dia bila dia besar. Ajak dia menyanyi. Dia nak jadi penyanyi bila besar, nak masuk AF apa semua. Apa ni? Lah kita ajak dah. Lelaki yang lelaki, kita pergi bubuh lipstick, bubuh tudung. Besar-besar nak jadi perempuan, apa ni nak jadi pondan. Lah mak ajak dulu. Sebab fitrah masa kecil, subhanallah, dia terima saja apa yang berada di depan dia. Kita cakap perkataan baik, dia akan terima perkataan baik. Kita cakap perkataan tak baik, dia akan terima perkataan tak baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi sehingga manusia ketepikan Rasul, manusia sembah berhala, manusia menyelisihi fitrah mereka, menyelisihi akal yang benar, akidah yang benar, perbuatan yang benar. Contoh tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita cerita tentang sejarah pembinaan berhala, ni dia bermula bila zaman Nabi Nuh alaihi salam, yang disebut di dalam Al-Quran, wa qalu la tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghuth wa ya'uqa wa nasra. 5 ni kepala berhala kami tak mau tinggal, jangan tinggal, dia kata. Wad, suwa', yaghuth, ya'uq, nasra. 5 ni. 5 ni sebenarnya asal dia bukan berhala pun. Dia orang biasa lah. Orang biasa yang mana dia ni kira macam tok batin lah dalam masyarakat. Nak kata ketua kampung ke lagu mana ke, wallahu a'lam. Tapi mereka ni orang yang salih, yang dirujuk kepada mereka apa jua permasalahan yang berlaku dalam masyarakat. Bahkan mereka ni guru-guru mengajar, orang yang salih. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila mereka mati, anak-anak murid yang ramai ni merasa bosan ataupun merasa kehilangan yang bersangatan, sehingga akan menyebabkan mereka nak buat ibadat pun berasa tak syok tak ada tok guru. Dulu tok guru jadi kepala, imam, buat amal-amal kebaikan pun kebajikan, ada orang lead, tok guru yang lead. Dan ni dah tak ada tok guru, berasa macam kekosongan, kehilangan. Pada ketika itu mereka pun mula berfikir menggunakan akal mereka, menyelisihi fitrah. Fitrah manusia tauhid esa. Fitrah ni, saya bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan, cinta, orang nak cinta satu, contohlah. Tapi lelaki dia mau 4, perempuan dia nak satu. Ini saya nak cerita ni fitrah. Asal manusia semua dia nak satu. Kalau banyak-banyak dia jadi pening. Dia jadi pening. Sebab tu di dalam Al-Quran pun, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan fawahidah.
Kalau kamu takut, sekiranya kamu takut berlaku untuk tidak berlaku adil, maka hendaklah kamu cari satu saja. Asal manusia dalam kehidupan perpaduan, nak bersatu. Yang mana semua dengan satu-satu ni, ia akan membawa kepada keamanan. Sebab tu kalau orang menikah 4 pun, dia boleh bersatu, aman tak aman? Aman lah. Yang jadi haru birunya tak bersatu, yang jadi haru birunya tak adil. Itu asal fitrah manusia. Jadi bila golongan ini mereka berfikir menggunakan akal mereka, kata bila tak ada tok guru ni, berasa macam kehilangan, jom kita buat patung bentuk tok guru, supaya bila kita tengok patung ni, kita berasa semangat nak buat ibadat. Telah melanggari fitrah. Sepatutnya buat ibadat ni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak berbuat patung nak bagi semangat. Setelah beberapa generasi terlalu, generasi depa datang, generasi lain habis, datang generasi baru pula, ni patung apa ni? Kata al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, fadabba alaihim syaitan. Seperti yang dinukilkan dalam penafsiran ayat tersebut, syaitan mula merangkak masuk, melata masuk dalam pemikiran-pemikiran mereka, dalam masyarakat mereka, sehingga kan kata syaitan, yang ni lah yang bagi hujan turun, yang bagi rezeki. Maka manusia pun mula meminta daripada berhala tersebut. Telah menyelisihi fitrah, telah menyelisihi akidah yang benar, telah menyelisihi perbuatan yang benar. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian. Seterusnya, ittiba'an li ahwa'ihim. Sebab apa dia buat lagu tu? Sebab dia ikut hawa nafsu. Wa mailan ila adatihim, dan cenderung kepada adat mereka. Hawa nafsu, adat, taqlidan li kubaraihim. Taklid buta, ikut je pembesar-pembesar mereka. Tiga benda ni. Kita kalau kita bagi hari tu kuman 5 benda. 5 benda apa dah? K apa? Kitab. Orang duk rujuk kat kitab. Kedua, U apa? Ustaz. Ketiga, M, majority. Keempat, A, adat. Kelima, niat. Di sini Al-Imam Ibnul Jauzi dia bagi ikut hawa nafsu, satu. Kedua, ikut adat sempat. Ketiga, ikut pembesar. Apa hak ketua kata, kira jadi. Sebab dulu, orang dulu mereka hidup ikut kabilah. Kita wakil rakyat kata belum tentu kita ikut lagi. Orang dulu mereka ikut ketua kabilah mereka. Apa permasalahan berlaku, rujuk pada ketua kabilah. Sampai sekarang. Contoh, kalau ada orang daripada kalangan kabilah mereka yang ditangkap, contoh kata bergaduh, tikam, bunuh, mati orang daripada kabilah lain. Arab bergaduh, kepala kabilah bertemu dengan kepala kabilah, nak selesai lagu mana? Bagi kabilah yang di pihak yang pembunuh ni, dia kata tak apalah, bagi kami bayar dia lah, kami ada duit, kami boleh bayar dengan nilai 100 ekor unta. 100 ekor unta dia ada. Yang belah yang dibunuh, tengok ahli keluarga macam mana. Ahli keluarga kata nak balas bunuh ke nak ambil dia ni, nak ambil ganti rugi ni 100 ekor unta. Kalau dia kata tak ada, kami nak balas bunuh, kena bunuh. Siapa yang settlekan benda ni? Kepala kabilah, ketua kabilah. Sebab tu Arab ni dia cukup respect ketua kabilah dia, cukup respect. Jadi oleh kerana itu Al-Imam Ibnul Jauzi dia ingatkan bahawasanya sejarah yang berlaku, perpecahan umat Islam, sesatnya manusia dulu adalah kerana ikut mereka punya pembesar-pembesar dan ketua-ketua mereka. Fasaddaqa alaihim iblisu dhannahu. Iblis pun membantu untuk membenarkan sangkaan-sangkaan dalam hati mereka. Fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Maka pakat-pakat ikut iblis kecuali sebahagian daripada orang-orang yang beriman.